Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mewakili jamaah yang ada di sini, mula-mula sekali ingin perhamba kaulah saya mengucapkan rasa syukur ke atas kesempatan yang diberikan untuk sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini ingin mengungsikan satu tazkirah pendek dari daerah Permata Hijau secara langsung daripada Surau Al-Quwah, Perkemahan Bangar, Tentera Darat di Raja Brunei. Tajuk yang ingin dikongsikan pada kali ini adalah satu tajuk yang sangat istimewa dan sangat dekat di hati nurani pada semua orang, terutama sekali perhamba kaulah saya sendiri yang pernah bertugas di sini. Tajuknya ialah hati dan akal. Selaku manusia yang sempurna dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hati dan akal sebagai neraca dan panduan hidup di dunia. Hati dan akal adalah alat untuk kita melihat, menilai dan bertindak dengan berpandukan kepada ajaran dan pegangan agama. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebanyak 168 kali kalimah qalb atau hati di dalam Al-Quran, di dalam pelbagai konteks dan penjelasan. Ianya menggambarkan tentang keyakinan dan keimanan, perasaan seperti takut, gembira, ketenangan apabila mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akal pula disebut kira-kira 48 kali, yang mana merupakan timbangan yang perlu kepada panduan, terutama sekali dengan panduan ilmu agama, dan kita perlu beramal dengannya. Imam Ghazali turut menyebutkan tentang pentingnya hubungan hati dan akal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum qulubun ya'qiluna biha. Tafsirnya, mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Konteks hati yang memahami dan akal yang kuat itu perlu dilihat dari pelbagai sudut, terutama sekali dari segi kekuatan rohani. Kekuatan ini, tuan-tuan, puan-puan, lahir dengan panduan ilmu pengetahuan serta dugaan dan cabaran hidup. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menyatakan akan kepentingan hati dalam menentukan baik dan buruknya akhlak seseorang hamba. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh kullahu ala wahyal qulub. Maksudnya, dan sesungguhnya di dalam satu jasad ada seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota, dan jika rosak, maka rosaklah seluruh anggota. Ketahuilah, ia adalah hati. Hubungan hati dan akal ini merupakan satu keajaiban yang perlu kita fahami, bahawa setiap manusia mempunyai hati dan akal yang berbeza. Kekuatan semangat sebagai contoh tidak hanya lahir dari hati yang cekal, bahkan ianya turut hadir dalam akal yang sihat dan mempunyai panduan yang jelas. Justru akal dipandu oleh ilmu dan diimbangi oleh hati yang mendapat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahawa manusia itu diciptakan tidak lain dan tidak bukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, yang turut mengingatkan kepada hamba-hambanya bahawa beban, tekanan
dan cabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya salah satu cara untuk manusia itu diangkat darjatnya. Semua cabaran dan dugaan yang ada adalah untuk menguatkan hati dan akal manusia. Seperti mana firman Allah yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar, tetapi mungkin kadang-kadang kita lupa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Tafsirnya tuan-tuan, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Mereka berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir." Ayat ini walaupun jelas menyatakan bukan sahaja konteks hati, akal, pilihan, keampunan, rahmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia juga melihatkan kepada kita semua, tuan-tuan, puan-puan, bahawa berharaplah, berserahlah kepada Allah apapun permasalahan, beban, cabaran yang dihadapi. Oleh yang demikian, percayalah bahawa hati dan akal kita merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang amat berharga supaya kita dapat melalui dunia yang bersifat sementara ini dengan berpandukan kepada hati nurani dan akal yang sihat. Ingatlah Allah dan kembalilah kepada kitab dan as-sunnah agar kita sentiasa mendapat rahmat, taufik dan hidayah daripada Allah jua. Sebelum mengakhiri tazkirah ini, izinkan peramba kaula saya mengucapkan ribuan penghargaan sekali lagi atas amanah yang diberikan. Dan marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga negara Brunei Darussalam sentiasa diberikan keamanan, kesejahteraan dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala jua. Mewakili warga Kementerian Pertahanan AMNya dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei khasnya ingin mengucapkan aqulu qauli hadza wa nastaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.